alam yataghashalu yatashaghalu bil ilm, maka akhirnya orang berceramah, memberi nasihat dan memberi cerita-cerita ini, dia dalam majlis dia tidak disibukkan dengan ilmu. Wa aqbalu alal qisas, maka dia lebih tengok bila dia bercerita lagi ramai orang suka, dia cerita sikit lagi ramai orang suka. Akhirnya dia mula mencari cerita-cerita, sebab cerita-cerita dikatakan dapat menarik ramai orang, muda, tua, pertengahan dan seumpamanya. Wa ma yu'jibul jahil, dan inilah yang disukai oleh orang jahil. Ni jangan cakap saya kasar pula. Ni Imam Ibn Jauzi, boleh tengok situ. Inilah yang disukai oleh orang jahil. Orang-orang jahil dia tak suka benda berat-berat, kan? Contohnya kita baca, ini sebab apa khilaf ini? Khilaf ini sebab kerana mu'aradatul qiyas wal ahadith al waridah. Apa benda lah ustaz ni cerita, bila nak habis ni. Taubat tak mari lagi dah bulan depan. So sebagian orang tak suka, dia suka cerita gengan-gengan, kan? Okey, baik. Kemudian watanau, hasil daripada sukanya orang jahil kepada kisah-kisah ini, watanawwa'at al-bid'ah fi hadzal fan, maka bercambahlah bid'ah di dalam bab ini. Bid'ah banyaklah, sebab semua nak reka cipta. Ya apa lagi bid'ah dalam cerita. Bid'ah tu mungkin bid'ah dari sudut lugatan lah, lugawi lah, iaitulah, dan dari sudut istilahi pun mungkin juga. Maka timbullah macam-macam lagi. Macam mana kita nak bagi pendengar kita lebih enjoy. Jadi dia fikir betul, jadilah bid'ah. Nanti ada sebut, Ibn Jauzi akan sebut apakah contoh-contoh yang menjadikan para penceramah, pemberi nasihat cipta benda baru sebab nak memenangi hati audience. Ini cerita sekejap lagi, ya. Kemudian waqad zakarna afatihim fi kitab Al-Qussas wal Mudzakirin. Imam Ibn Jauzi rupanya dia ada satu kitab lain bertajuk Al-Qussas wal Mudzakirin, para pencerita, penglipur lara dan pemberi nasihat, pemberi ingatan. Kecuali dia kata tak apa, aku cerita sikit kat sini, dia kata. Walaupun dah ada penuh sana, tak apa, aku petik sikit masuk sini, dia kata. Famin dzalika, antara cerita-cerita yang kita nak tebut, dia kata, anna qauman minhum kanu yad'una ahadith targhib wa tarhib wa labbasa alaihim iblis bi annana naqsid hathan nas 'ala al-khair wa kaffihim 'ani syarr wa hadha iftiyat minhum 'ala asy-syari'ah li annaha 'indahum 'ala hadha al-fi'l naqisah tahtaju ila tatimmah thumma nasu qawlahu sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dia satu perenggan tu saya baca. Iaitulah ada orang penceramah, pemberi pencerita ni, sebab nak bagi menarik, lalu mereka mencipta hadis-hadis galakan dan hadis-hadis yang menakutkan orang daripada melakukan dosa. Maka syaitan pun telah membelit mereka, kata Imam Ibn Jauzi. Syaitan membelit mereka dengan memberi alasan dalam hati mereka yang mencipta hadis palsu ini dengan berkata, aku berhasrat untuk menggalakkan manusia buat benda baik, melarang manusia daripada buat benda jahat. So apa salahnya? Apa salahnya? Niat dah betul apa? Imam Ibn Jauzi pun kata inilah dia bid'ah, benda-benda karut, tipu berlaku dalam agama. Malah dia kata Imam Ibn Jauzi, inilah dia di sisi mereka agama ni kurang, cacat, lalu perlu pada penyempurnaan melalui cara kamu mereka cipta. Marah Ibn Jauzi ni. Kita pun patut marah, tuan-tuan. Tak boleh reka cipta hadis kononnya nak menggalakkan orang buat baik. Contohnya, solatlah duha, insya-Allah. Ada satu hadis kata solat duha, barang siapa solat duha maka dia akan mendapat pahala setinggi gunung Everest. Contohlah, tu contohlah. So ustaz-ustaz ni tak ada cerita, ustaz ni hebat cerita. Cerita padahal reka cipta, kan? Jadi itu yang berlaku. Tapi tak adalah, itu contoh je, kan? Baik. Kemudian sampai penceramah ini lupa, kata Imam Ibn Jauzi, tentang hadis Nabi yang berkata, sesiapa yang mendustakan nama kami secara sengaja, maka tempat duduknya dalam api neraka.
So kena hati-hati tuan-tuan. Nak nisbahkan pada Nabi, hati-hati, jangan senang-senang menisbah kepada Nabi. Kalau pada tabi'in, pada ulama, itu mungkinlah ringan sikit dosa dia, kan? Tapi kalau pada Nabi, tak ringan dosa dia. Kemudian wa min dhalika annahum talmahu ma yuz'ijun nufus wa yutarribul qulub fanawwa'u fihi al-kalam fatarahum yunashiduna al-ash'ar ar-ra'iqah al-ghazaliyah fil 'ishq. Tuan-tuan, dia kata ada di antara penceramah ini, dia mula mencari jalan untuk menawan hati manusia dengan benda-benda yang macam ni, benda yang menawan hati mereka lah, dengan merasa lega, dengan merasa seronok. Macam mana? Mereka bawakan pelbagaikan gaya percakapan. Gaya percakapan macam saya ni mendatar je kan. Ni maknanya cakap sikit, beri pantun, beri syair, ada pula qasidah sikit tambah, supaya hati orang yang mendengar tu rasa terhibur. Dan kat sini disebut fatarahum, maka boleh lihat ke depan kan? Maka kamu lihat ada di antara mereka yunshidunal ash'ar ar-ra'iqah, menasyidkan syair-syair yang cantik-cantik bahasa dia, dalam secara gurindam, dalam keasyikan. Macam mana tu? Saya tak kerti nak buat, tuan-tuan. Saya tak pandai. Kan? Tak pandai menasyid ni kan? Walabasa alim, dan syaitan pun membelit mereka. Iblis pun membelit mereka. Macam mana? Dengan membisikkan dalam hati penceramah ini, bi annana naqsid al-isyarah ila mahabbatillah. Kita niat baik, niat kita untuk bawa manusia kepada cinta pada Allah, ya. Wa ma'lumun anna amata man yahdurhumul awam. Sedangkan dia tahu majoriti yang datang ke majlisnya orang awam sahaja, orang biasa, orang ilmu yang surface, permukaan sahaja. Alladzina bawatinuhum mashhunatun bihubbil hawa fayadhillul qasu wa yudhill. Maka akhirnya menyebabkan orang awam yang datang tu semua kebanyakannya orang yang dipenuhi hati mereka dengan cinta kepada hawa nafsu. Maka pencerita penglipur lara ini pun bila bernasyid, bila bercerita, sebenarnya dia makin menyesatkan orang awam, dan dia pun sesat juga. Kata Imam Ibnul Jauzi,